satu, maka digunakan would rather and then than. Okay, boleh ya? Number 3, had better. Okay, we use had better to give strong advice, make a threat, or give a warning. Okay, had better. Ya. Apabila kita nak beri nasihat yang keras, strong advice, nasihat yang keras, ya. Nasihat yang kita nak orang tu ikut. Ataupun make a threat, membuat satu ancaman. Macam mana? Saya lebih sanggup. Ya, boleh juga. Boleh juga. Make a threat. Okay, jadi kita gunakan had better untuk advice, strong advice, iaitu nasihat yang keras. Make a threat, membuat satu ancaman, or give a warning, ataupun memberi amaran. Okay, jadi apabila kita nak memberi nasihat yang keras, membuat satu ancaman, ataupun membuat satu amaran, maka kita gunakan had better. Contohnya, I had better deal with the problem now than later. Ya, jadi kamu nampak dekat dalam ayat contoh ini, dia gunakan had better, iaitu lebih baik, saya lebih baik selesaikan masalah ini sekarang daripada nanti. Ya, jadi contohnya dalam contoh ini dia ialah strong advice kepada diri dia sendirilah, kan? Jadi itu ialah had better. Kemudian should ataupun ought to. Okay, we use should ataupun ought to ask for or give advice and to express an obligation or duty. Okay, jadi kita gunakan should ataupun ought to, ya, untuk memberi nasihat, ya. Contohnya macam, you should consult a doctor if your condition does not improve. Kamu patut berjumpa seorang doktor jika keadaan kamu tidak menjadi lebih baik. Nampak tak, digunakan should untuk memberi nasihat. Sama juga, kamu boleh juga guna ought to dekat sini. You ought to consult a doctor if your condition does not improve, pun boleh juga. Kedua-duanya digunakan untuk memberi nasihat. Ataupun dia boleh juga digunakan to express an obligation or duty, ya, untuk memberitahu sebuah kewajipan ataupun sesuatu benda yang kamu patut buat, ya. Contohnya macam we ought to exercise 3 times a week, ya. Kita patut bersenam 3 kali seminggu. Jadi itu ialah satu nasihat dan juga satu suggestion duty lah, kan. Suatu kewajipan. Kita patut buat. Benda yang kamu patut buat, kamu gunakan should ataupun ought to. Okay, jadi itu ialah jenis-jenis models yang kita akan cover untuk malam ini. Jom kita tengok dia punya exercises dia. Okay. Choose the correct models to complete the blanks. Some models can be used more than once. Okay, jadi dia bagi models dekat sini, kemudian dia minta kamu isi tempat kosong menggunakan models yang betul. Dan sesetengah model boleh digunakan lebih daripada sekali. Alright, jadi kalau kamu perasan, models yang cikgu sebut sini, dia ada kemungkinan yang dia ada guna lebih daripada sekali tau. Dia boleh digunakan lebih daripada sekali itu sahaja. Ya. Jadi satu jenis ayat boleh menggunakan models yang berlainan dan dia memberi maksud yang lebih kurang sama. Untuk students yang baru masuk, suka cikgu ingatkan kamu letak nama penuh dan juga nama sekolah dalam
in-call messages ya untuk dijadikan sebagai kehadiran. Okey. Ini ialah latihan ni nampak macam dia ialah satu dialog kan, dialog antara Meng dengan Trina. Okay, first kali Meng kata, it's Lynn's birthday tomorrow and I blank get her a gift. Jadi esok ialah hari jadi Lynn dan saya blank dapatkan dia satu hadiah. Jadi dekat situ models apa yang kita patut pakai? Ada idea tak kelas? Ha, must tu maksudnya mesti kan. Jadi um, must pun boleh juga kan. Manalah tahu Lin tu ialah seorang yang sangat penting ke, mungkin apa mungkin adik-beradik kan, ataupun Should. uh, okay, must pun ada, need pun ada, should pun ada ya. Jadi ketiga-tiga itu sebenarnya boleh digunakan. Must pun boleh, ya, need pun boleh, should pun boleh. Of course, kalau kamu guna need, kamu kena tambah to lah dekat situ kan. Macam kamu sebut tadi kat bawah tu. Ya. Need to. Must pun boleh, need to pun boleh, should pun boleh. Jadi, kalau kamu kata must ataupun need to, maksudnya kamu sedang mengatakan bahawa saya mesti dapatkan dia satu hadiah. Maksudnya dia ialah seorang yang penting lah kan. Tetapi ayat itu tidak salah. What do you suggest, Trina? Okay, Trina kata, Lynn loves to read. You blank buy her a book. Jadi dia bagi suggestion bahawa Lynn suka membaca. Jadi kamu blank buy her a book. Should. Kejap Okay. Jadi, dekat sini, kita gunakan should untuk menunjukkan obligation ataupun duty. Maksudnya patut. Tetapi, Trina, dia bukannya tengah cerita tentang satu obligation. Ini ialah satu suggestion, satu cadangan. Could. Kan? Jadi, jawapan dia ialah could. Ya? Jawapan dia ialah could. Sebab ini ialah satu cadangan. Sebab dia kan minta cadangan dekat situ kan. Jadi Meng minta cadangan, maka you could buy her a book. Ya, kamu boleh. Ya, kamu boleh. As in, itu ialah satu cadangan ya. You could buy her a book. Meng kata lepas tu, that's a good idea. But I blank go out today. Beli buku ialah idea yang bagus, tetapi saya blank keluar hari ini. Can't. Kenapa can't? Sebab dia Apa? cakap but. Yeah, because dia kata but. Ya, walaupun dia kata itu ialah idea yang sangat bagus, iaitu itu ialah satu positive statement, tetapi ada but dekat sini. Jadi kalau kamu ingat, but ini dia menunjukkan bahawa bahagian pertama ayat itu dan bahagian kedua ayat itu dia negatif. Ya, jadi maksudnya kalau yang first kali kata that's a good idea, iaitu positif, maka selepas but itu dia ialah negatif. Jadi sebab ini ialah negatif, maka dia sebenarnya hendak kata saya tidak boleh keluar hari ini ya. Saya tidak boleh keluar hari ini, can't. Okey.
Next, Trina, I blank buy it for you, no problem. Saya blank beli buku itu untuk awak, bukan masalah. Jadi apa yang Trina nak kata? It's not a problem. Dia bukan masalah. I may. May. Okay, may ataupun might ya. May ataupun might. May pun boleh, might pun boleh. Kenapa kita tak boleh gunakan could? Sebab okay, kenapa jawapan dia ialah may ataupun might? Sebab dia kata saya boleh, ya, saya boleh belikan buku itu untuk awak, bukan masalah. Now, kalau kamu tengok tadi dekat atas ni, dia ada may ataupun might ataupun could. Tetapi kenapa nombor 4 ini could tak boleh? Sebab apa could tak boleh pakai kat nombor 4 tu? Kelas, ada idea tak? Dia boleh pilih sama ada dia nak beli sendiri tapi lambat sikit ataupun kawan dia tolong belikan. Nope. Jadi, Trina kata, saya boleh beli buku tu untuk awak, tak ada masalah. Ayat tu kata, saya boleh belikan buku tu untuk awak, tak ada masalah. Tetapi, jawapan dia may ataupun might. Tetapi, bukan could. Kalau kamu jawab could dekat situ, jawapan kamu salah. Kenapa could tak boleh pakai? Come on. Okay, jadi apabila dia kata saya boleh beli untuk awak, buku tu dah dibeli ke belum? Belum. Belum. Jadi, boleh ke dalam past tense? Tak. Tak boleh ya. Tidak boleh dalam past tense. Jadi, could ialah past tense untuk can. Could itu ialah past tense untuk can. Jadi, kalau kamu letak could dekat situ, maka Trina kata saya boleh beli tetapi di masa lampau. Jadi, ayat itu menjadi tidak logik. So, could tidak boleh digunakan dekat sini sebab buku itu belum dibeli lagi. Ya, sebab may ataupun might ini dalam present tense. Tapi could itu ialah dalam past tense, ya. Okey. Lepas tu, apabila Trina offer untuk beli, bank pula kata, you blank look at the books at Sun Media. Kamu blank tengok buku-buku yang dijual di Sun Media, which offers some good bargains. Yang ada tawaran-tawaran yang bagus. Jadi untuk nombor 5, apa yang sesuai? Must pun ada, need to pun ada. Okay. Now, untuk students yang jawab must, kita tengok balik nota ni, kata must ini digunakan untuk express personal obligation. Benda yang kita sendiri kena buat. Jadi, kalau contohnya macam I ataupun we, iaitu saya ataupun kami yang termasuk dengan pecakap itu, kamu boleh guna must. Tetapi, apabila mulakan dengan you, iaitu kamu sedang bercakap dengan orang lain, maka kamu jangan gunakan must. Kamu gunakan have to. Sebab dia ceritakan external obligation. Maksudnya kewajipan orang yang selain daripada kamu. Ya, ingat ya, beza antara must dengan have to.
Have to ni kita jarang pakai sebab kita tak faham. Kita asyik guna must saja. Must. Jadi salah ya. Jadi dekat sini nombor 5 jawapan dia ialah had better. Had better boleh ke? Boleh juga. Kan? Jadi you jawapan dia ialah could pun boleh ya. Kamu boleh you could look at the books pun boleh ataupun had better pun boleh, iaitu memberi nasihat kan. Ada lagi tak yang kita boleh pakai? Should boleh, sir. Should pun boleh. You should pun boleh ya. Sebab should itu pun ialah apabila give advice. Jadi could ataupun had better ataupun should. Jadi ini ialah dia memberi nasihat. Okay. Now, ada satu benda yang boleh confuse especially students-students yang selalu tengok TV, iaitu apabila macam orang gunakan must, tetapi benda tu dia tak semestinya benda yang mesti buat. Contohnya macam you must taste the new the new drink flavor contohnya kan. Kamu mesti rasa flavor air yang baru keluar itu. Walaupun dia guna must dekat situ, sebenarnya itu ialah satu hyperbole ya. Itu ialah satu macam melebih-lebih lah sebenarnya kan. Jadi jangan terkeliru dekat situ ya. Apabila nak beri nasihat ataupun suggestion, could, had better ataupun should. Alright? Sebab macam mana kita tahu dia nak memberi nasihat? Sebab dia memberi which offers some good bargains. Dia kata dia bagi cadangan pergi ke tempat ni sebab apa? Bukannya nak kata tempat lain tak boleh beli buku. And then you blank buy something very expensive. Kamu blank beli sesuatu yang sangat mahal. Apa dia? Rasa apa? Perlu ke dia beli sesuatu yang sangat mahal? Kamu rasa dia minta apa ni? Dia mesti ke? Sebab kamu tengok ayat selepas itu, dia kata there are many affordable books on motivation and self-development. Ada banyak buku-buku motivasi ataupun self-development yang boleh yang harganya berpatutan. Jadi jawapannya ialah needn't, ya. Ya, needn't iaitu tidak perlu. Needn't ni ialah abbreviation untuk need not ataupun does not need to, ya. Needn't ni ialah pendek untuk do ataupun does not need to, ya. Needn't. Do ataupun does not need to. Pendeknya. Ya. Okay. Next. Last kali trainer kata I will look through the titles carefully before I buy the gift. Okay. Very good. Next, grammar practice 2. Complete the following email with suitable modals. Okay, next. Cerita tentang email pula. Dan this one, dia tak ada bagi suggestion kat sini. Apa yang kamu rasa patut letak aje. Dear Ramli, I blank seem to make up my mind about a mobile phone I want to buy online. Ini rasanya online satu kataan je ni. Online satu kataan je, satu kataan. Jangan
on dash line ataupun on space line, salah, online. Okey, jadi dia kata saya blank membuat keputusan, make up my mind maksudnya membuat keputusan untuk mobile phone yang saya nak beli online. Rasanya apa yang letak kat sini? Have. Come again? Have. Cikgu tak tangkap lah. Have. I have seemed to make up my mind. Salah ya? Jawapan dia dekat sini ialah can't. I can't seem to make up my mind about a mobile phone I want to buy online. Sebab can't seem to. Okay, ini can't seem to. Maksudnya saya nampaknya macam tidak boleh. Macam itulah dia punya style tulisan dia tu. Dalam bahasa Melayu je ialah nampak macam tak boleh. I can't seem to. Saya nampak macam tak boleh. Kan? Jadi I can't seem to make up my mind about a mobile phone I want to buy online. Saya nampak macam tak boleh nak membuat keputusan tentang mobile phone yang saya nak beli online. I blank buy one with many special features as I'm not into gadgetry. Saya blank beli satu mobile phone yang ada banyak special feature. Ciri-ciri istimewa. Sebab sebab I'm not into gadgetry. Saya ni bukan suka sangat gadget-gadget ni. Ya, Pak Ika. Needn't boleh sir. Needn't. Kejap Ya, needn't. Jawapan dia ialah don't need to, ataupun kalau kamu nak pendekkan dia jadi needn't lah. Itu jawapan dia. I don't need to. Saya tidak perlu beli mobile phone yang ada banyak special feature kerana saya ni tak suka mana pun. I'm not into gadgetry. Saya tak suka pun gadget-gadget ni, gadgetry. I just blank a phone that is not a fake. Saya cuma blank phone yang bukan phone palsu. And I don't want to end up as a victim of a scam. Saya tak mahu jadi seorang mangsa penipuan. Rasa apa patut letak situ? Jadi kalau dia kata saya tidak perlu phone yang ada banyak special features, I just need. I just need. Sebab ini ialah need not. Dia beritahu apa yang dia tidak perlu dekat sini. Jadi dia kata saya cuma perlu phone yang bukan phone yang palsu. Itu sahaja. I just need a phone that is not a fake and I don't want to end up as a victim of a scam. Okay. I fear that I blank be deceived into parting with my money easily. Saya risau yang saya blank ditipu, saya senang ditipu because I am not sharp enough to spot scams. Sebab saya tidak berapa pandai untuk perasan lah penipuan-penipuan ni. Jadi I fear that I would. Jadi ini ialah dia kata saya risau bahawa saya akan ataupun boleh. Akan ataupun boleh. Dua-dua pun boleh kan. Jadi would pun boleh.
Might pun boleh. Lagi ada lagi tak? May pun boleh ya. Would pun boleh, might pun boleh, may pun boleh. Be deceived into parting with my money easily because I'm not sharp enough to spot scams. What do you advise? I blank make mistakes just when I blank keep a check on my budget. Okay, yang ini kalau kamu tak tahu satu, susah untuk tahu satu lagi kan. I can't make mistakes. Ya, saya tidak boleh membuat kesilapan. Just when semasa saya blank keep a check on my budget. Apabila saya blank uh, maksudnya dia sedang waktu dia sedang ada budget lah kan, waktu dia nak jaga dia punya duit dia. Jadi apa yang patut letak sini? Just when ada idea tak? Have. Need to ya. Have to pun boleh, need to pun boleh. Have to ataupun need to ataupun lagi satu? Ada lagi tak? Ought to ya. Apabila saya mesti ataupun perlu menjaga bajet saya. Please share some of your thoughts with me, Suresh. Okay. So, kalau Ya. nombor 5 tu, Nombor 5. kalau letak Mazen boleh. Kalau? MUSNT. Mustn't. Mustn't. Sebab dia personal juga kan? Boleh? Boleh. Thank you, sir. Alright. Boleh. Sebab dia personal. Ya, personal obligation. Sebab dia kalau I must ataupun mustn't lah kan. Kalau had better, dan nombor berapa Khawarizmi, nombor berapa? 5 ke 6 ke? Nombor 6. When I had better keep a check. No. Sebab ada when dekat situ. Ya. Sebab ada when dekat situ. Jadi when I had better tak boleh. Jadi ayat ini maksudnya saya tidak boleh membuat kesilapan apabila saya perlu jaga bajet saya. Itu ayat dia ya. Itu ayat dia. Sebab had better ini kamu kata lebih baik saya buat sesuatu itu. Ya. Lebih bagus untuk saya buat sesuatu itu. Tetapi dia kata saya tidak boleh buat kesilapan semasa saya mesti menjaga bajet saya. Okey, jadi itu ialah models. Ya, jadi benda ini dia kesilapan, salah satu daripada kesilapan student yang selalu buat, student biasanya guna dua je, must ataupun should. Must, should, must, should, must, should, must, should. No. Ya, so make sure kamu study. Actually nota yang diberi ini sangat-sangat bagus ya, very very good. Jadi kalau kamu boleh study this very simple note ni, study elok-elok and then buat example kamu sendiri, itu ialah sangat bagus ya. Alright. Next, kita pergi kepada grammar practice yang seterusnya. Present perfect simple, simple present perfect versus simple past. Okay, yang ini cuma tenses sahaja ya. Yang ini cuma tenses sahaja. Okay.
Yang ini kita buat dia punya exercise pun cikgu rasa kamu boleh faham. Alright. Sekejap ya. Okay, sorry about that. Right. Okay. Complete the sentences below with the correct form of the given verbs. Okay, jadi nombor 1 verb dia ialah by. Jadi kita nak tengok beza antara dua jenis tenses ya. Kita tengok first kali, Mrs. Lim blank all her groceries yesterday by checking out the supermarket websites. Okay, cikgu akan buat nombor 1 ni sebagai contoh. Dekat sini, dekat dalam nombor 1A, dia tulis dah kat situ, yesterday. Jelas dan terang dia tulis kat situ, yesterday. Semalam. Jadi, sebab dia punya verb dia ialah by, ya, sebab verb dia ialah by, maka kita tukarkan dia kepada past tense. Sebab ada yesterday kat situ, kita tukarkan dia kepada past tense. Jadi, by past tense jadi apa? Kelas? Bought. Apa dia? Bought. Bought, ya. Bought. Alright. And then, she blank all the vegetables, fruits, and fish previously in this way too. Ya, okay. Yang ini dia tak kata yesterday, yang ini dia kata previously. Jadi, previously ini kita tahu dia ialah dalam past tense. Tetapi, kalau dia kata sebab ada previously, ada past tense, tetapi ada perkataan to, maka benda ini dia sedang berlangsung daripada masa lepas sehingga sekarang. Jadi, sebab dia macam itu, dia berlangsung daripada masa lepas hingga sekarang, dia menjadi has been buying. Dia menjadi has been buying. Ya, sebab benda itu bermula di masa lepas dan dia berterusan ke sekarang. Okey. Kalau kamu, jom kita buat exercise dia, insyaAllah kamu boleh faham. Ini tak susah. Alright. Next. Her husband, okay, yang ini dia punya verb dia ialah tell her to do online shopping because it is convenient. Told. Okay. Ada tak dia tulis masa dekat ayat ni? Tak. Tak ada ya? Tak ada. Jadi sebab dia tak ada ditulis masa dekat sini, kita tak tahu benda ni jadi semalam ke, kemarin ke, tetapi kalau kita baca daripada nombor 1 ini, kita boleh teka bahawa husband dia duk bagi tahu beli online saja, senang. Jadi has been telling her. Okay, kenapa dia jadi has been telling her? Bila kita jawab B ni, kita tahu kenapa. Jadi untuk B, dia ada tell dengan spend. He told her that they didn't have to waste time going to the supermarket, and they Would spend. would spend ya ke? Would spend. Tak rasa. Dia spend. Ya, spend. Sebab apa? Sebab benda yang sentence ini, yang ini ialah spesifik. Ya, dia ada spesifik. Didn't have to waste time going to the supermarket, and they spent less
this way. Yang ini sebab ada detail-detail spesifik, maka kita tahu benda ni berlaku sekali sahaja. Maksudnya dia tak adalah ulang benda ni, tak ada. Sebab dia ada spesifik dekat situ, maka dia ini ayat ni dalam simple past tense. Tetapi ayat A ini dia benda yang berlaku berulang-ulang kali sebab dia tidak ada spesifik. Macam mana kita tahu semua dalam past tense? Sebab nombor satu ini ialah dalam past tense. Ya, harap boleh follow ya. Nak kena laju sikit. Apa? Ada apa? Ini recorded kan? Alright. Number 3. The supermarket blank the sundries. Dia bukan sundry ya. Sundries. Sundries ni maksudnya sama dengan groceries lah. Maksudnya sama ya. Sundries dengan groceries ni sama. Maksudnya sundries ni maksudnya barang-barang yang kita selalu pakai. Barang-barang yang kita selalu pakai, nama dia sundries ya. Okay, jadi dia punya verb dia ialah deliver. The supermarket blank the sundries by evening. Okay, yang ini macam mana? Past tense ke? Simple past ke? Has been. Delivers. Kenapa delivers? Sebab dia buat tiap-tiap hari. Benda tu. By evening. Ya. Dia okey, kalau dia ialah ayat dia sahaja, memang betul. Delivers. Tetapi ini ialah sambungan daripada nombor 1 dan nombor 2. Kalau dia ialah sambungan daripada nombor 1 dan nombor 2, apa jawapan dia? Would deliver. Delivered. Delivered. Okay. Delivered. Maksudnya deliver dalam past tense. Macam mana kita tahu benda ni jadi sekali saja? Sebab ada perkataan the. Ya, ada perkataan the, maksudnya dia cerita tentang benda yang dia beli semalam. The sundries ini ya, sebab tu cikgu cakap tadi tu. Alright? And then their vans blank goods to the residents for a long time. Yang ini ada details, for a long time. Maksudnya benda itu berlaku di masa lampau dan dia masih lagi berlaku sehingga sekarang. Jadi dekat sini apa jawapan dia? Come on kelas. Dia punya verb dia ialah deliver. Dia sama macam ini. Maksudnya dia berlaku di masa lampau dan dia masih lagi Has been delivering. Has been delivering. Ya. Bukan. Salah. Bukan has been delivering. Kalau dia ialah singular, dia ialah has. Tetapi vans ini ialah plural. Kalau plural, has jadi apa? Has singular. Kalau plural dia jadi dia jadi apa? Kalau singular ialah has, singular je satu, she satu saja kan. Dia ialah has. Kalau plural iaitu vans, iaitu lebih daripada satu, dia menjadi have. Had ialah untuk past tense ya. Has dengan have dalam present tense. Tetapi have itu ialah untuk plural ya. Have been delivering. Their vans have been delivering goods to the residents for a long time. Now, and then next, most people blank to markets and supermarkets personally before. Ada perkataan before. Maksudnya sebelum ini kan. Jadi, go jadi apa? Sebelum ini.
Kalau sebelum ini maksudnya past tense lah, kan? Sebab ada before dekat situ, dia jadi past tense. Maka go menjadi went. Okay, very good. Go menjadi went. Now, online shopping ada take away this chore of travelling out of the comfort of your home. Okay, sekarang. Now. Took. Sekarang, apa dia? Sekarang. Kalau took ialah dalam past tense. Kalau now maksudnya di dalam present tense. Dia menjadi has taken away. Has taken away this chore of travelling out of the comfort of your home. Alright. Jom kita tengok ke praktis yang seterusnya. Tak apa. Bila kita buat exercise seterusnya ni, insyaAllah lagi senang faham. Alright. Complete the dialogue with the correct tense form of the verbs given. Sekejap Okay. Hello Swilin, where blank you blank. Okay. Dia punya verb dia ialah go. Jadi dekat sini, apabila dia ialah you, dia menjadi are going kan? Jadi jawapan dia ialah where are you going? Okay. Next, I blank to the community hall. Okay. I am going. Am going, ya. Am going. Kenapa am going? Sebab benda itu berlaku sekarang, ya. Kat sini kan are. Are ni maksudnya present tense. Jadi, dia gunakan I am going to the community hall. Okay. They blank. They are holding. Okay, very good. They are holding a charity jumble sale. Okay, that's interesting. I blank always blank to go to a jumble sale for a long time. Okay, ada for a long time kat sini. Have always wanted. I Have always wanted. have always wanted. Okay, very good. I have always wanted to go to a jumble sale for a long time. I love looking at some of the things people give away. Okay. Kenapa jawapan dia ialah have always wanted? Maksudnya dia daripada dulu sampai ke sekarang ingin pergi ke jumble sale itu, ya, for a long time. Daripada dulu sampai sekarang. Jadi have always wanted. And then I blank some excellent bargains at such sales before. Dekat jumble sale yang dia pergi sebelum ini, dia pernah jumpa. Jadi letak apa kat sini? Bukan found sahaja, ya. I have found some excellent bargains at such sales before, ya. Saya pernah jumpa. Okay. Sebab dia kata before, dia tak kata last week, dia kata before. Tak ada detail kan? Jadi sebab tak ada detail kat situ, dia kata have, kamu gunakan have found. Okay, next. I blank about this man. Okay, here. Saya pernah dengar. I heard, ya. I heard. I heard about this man who blank a painting for 20 ringgit. Buy. Saya pernah dengar tentang lelaki itu yang membeli sebuah lukisan berharga 20 ringgit. Patut letak apa kat sini? Bought. Bought, ya. Past tense kepada buy ialah bought. And later, dan kemudian,
blank out. Apa past tense Found untuk out. find? Found, ya, found out. Found out that it was an original of the famous artist Syed Ahmad. That's wonderful. I blank with you then. Come. Maksudnya akan datang sekali. Benda ni Welcome. berlaku. Apa dia? Welcome. Will come, tapi ini ialah dalam past tense. Dekat dalam present tense, sorry. Benda ni berlaku sekarang. Nampak tak? Ni kan. Dia sedang pergi sekarang. Jadi, I am coming. Ya, I am coming. Ya, saya akan pergi bersama dengan kamu sekarang. I am coming, ya. I am. Present tense ialah am. Okay. What do you hope to find? Apa yang kamu nak jumpa? I blank for the lamp that hopefully belong to Aladdin. Saya ingin mencari lampu yang ini bukanlah lampu yang pernah dimiliki oleh Aladdin. Buat lawak kan? Alright. Jadi last kali apa yang dia letak kat sini? I I'm I'm looking. looking. am looking, ya. Am looking. Tak boleh looking sahaja. Dia kena ada am looking. Dia kena ada verb to be dekat depan tu, ya. Sebab dia I, saat itu saya digunakan am. Okey. Jadi dua topik yang kita buat sangat laju, ya. Tetapi kamu boleh tengok balik dia punya recording dia, tengok dia punya contoh-contoh dia, ya. Dan insya-Allah kita akan sebelum cikgu tamatkan kelas, ada soalan ke? Tak ada, cikgu. Tak ada, ya. Kalau ada kalau ada soalan ataupun kalau kamu buat latihan sendiri kemudian kamu nak cikgu tengok pun boleh juga, ya. Nombor cikgu ada dekat dalam grup itu. Kalau tak ada soalan, cikgu tamatkan kelas malam ini dengan bismillahirrahmanirrahim wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu hadapan, insya-Allah. Thank you, sir. Thank you, cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Take care, ya. Terima kasih, cikgu. Alright. Terima kasih, Thank you, cikgu. Ya, sir. sama-sama. Ya, you're welcome. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you, sir. Alright, you're welcome. Yeah. Thank you, sir. Thank you. No problem. Alright, and that is the end for tonight's class. Thank you very much.